Salam sejahtera dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Hari ini ada satu isu yang ingin kita ulaskan, isu yang cukup panas, satu pendedahan yang mungkin akan menggoncang dunia politik Sabah. Seorang menteri didakwa masih memegang jawatan dalam syarikat, walaupun perlembagaan persekutuan jelas melarang perkara ini. Siapakah individu ini? Dan yang lebih penting, apakah kesan isu ini nanti terhadap politik negara? Jangan kemana-mana, kita bongkar satu persatu di dalam video kali ini. Baiklah, mari kita teruskan. Nama yang menjadi perhatian kali ini adalah Datuk Armizan Muhammad Ali, ahli parlimen Papar merangkap Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Baru-baru ini Ketua Pemuda Bersatu Sabah atau Armada Sabah, Hisham Hazaril Azman membangkitkan persoalan tentang kedudukan Armizan sebagai pengarah di dalam dua syarikat. Isunya, sebagai seorang menteri, beliau sepatutnya tidak boleh terlibat di dalam perniagaan secara langsung. Dan ini bukanlah satu tuduhan yang sembarangan. Kerana semakan di Suruhanjaya Syarikat Malaysia ataupun SSM mendapati bahawa sehingga 1 April 2025 Armizan masih disenaraikan sebagai pengarah di dalam Common Tower Technology Sdn Bhd ataupun CTT. Dan sebelum ini beliau juga dikatakan pernah berada di dalam Lembaga Pengarah Sabah Mineral Management Sdn Bhd SMM. Persoalan besar di sini adalah adakah tindakan Armizan ini melanggar kod etika anggota pentadbiran dan ahli parlimen? Jika benar, ini boleh dikatakan sebagai satu pelanggaran serius kerana kod tersebut menyatakan dengan jelas bahawa anggota kabinet tidak boleh terlibat di dalam aktiviti perniagaan. Tetapi kenapa? Apa sebabnya? Sebenarnya sebabnya itu sangatlah mudah, yaitu untuk mengelakkan konflik kepentingan. Sebab kita ini memang tidak mahu ada pemimpin yang boleh menyalahgunakan kuasa untuk kepentingan peribadi. Betul atau tidak? Tetapi apa yang lebih mengejutkan, ada satu lagi peruntukan dalam perlembagaan persekutuan yang mungkin membuatkan Armizan berada di dalam kedudukan yang lebih sukar. Perkara 48-1-C menyatakan bahawa seseorang ahli parlimen boleh hilang kelayakan jika mereka memegang jawatan yang memberikan keuntungan. Ini bermakna jika jawatan pengarah yang dipegang oleh Armizan dikategorikan sebagai jawatan yang memberi keuntungan, maka kerusi parlimen Papar boleh diisytiharkan kosong. Ini bukanlah satu perkara yang kecil dan bukan juga satu perkara yang remeh. Kita bercakap tentang kemungkinan pilihan rakyat kecil di Papar jika isu ini dibawa ke Dewan Rakyat dan disahkan melanggar perlembagaan. Jadi apakah pendapat anda? Adakah ini sekadar salah faham atau memang ada asas untuk mendakwa bahawa Armizan telah melanggar undang-undang? Kalau kita lihat dari sudut politik, ini boleh menjadikan modal besar bagi pembangkang untuk menyerang kerajaan. Perkara ini boleh dijadikan bukti bahawa masih ada pemimpin di dalam kerajaan yang tidak telus. Tapi kita juga perlu fikir ataupun kita juga perlu tanya lagi satu soalan yang penting, yaitu sejauh manakah kerajaan serius di dalam menguatkuasakan kod etika ini? Sebab kalau kita imbas kembali beberapa kes sebelum ini, banyak pemimpin yang pernah terpalit dengan isu serupa tetapi akhirnya kes itu senyap begitu sahaja. Adakah ini akan menjadi satu lagi kes yang dilupakan atau akan ada tindakan tegas diambil nanti? Bercakap tentang sejarah, kita masih ingat beberapa kes besar yang pernah menggoncang politik Malaysia. Contohnya kes menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Azalina Othman Said. Beliau pernah dikritik kerana syarikat yang dikaitkan dengannya mendapat kontrak kerajaan. Begitu juga dengan kes bekas Menteri Kewangan Tun Daim Zainuddin yang memiliki kepentingan dalam banyak syarikat besar semasa menjadi menteri. Tetapi apakah yang berlaku kepada mereka?
Adakah tindakan tegas diambil, atau semuanya sekadar menjadi bualan hangat untuk beberapa bulan sebelum ia dilupakan? Jadi kalau kita ingin bercakap tentang ketulusan dan juga integriti, kita kena pastikan bahwa undang-undang ini dikuatkuasakan secara adil. Jangan ada dui standard. Kalau ada pemimpin pembangkang yang melanggar peraturan, tindakan cepat diambil. Tetapi kalau pemimpin kerajaan yang buat hal, tiba-tiba kes ini masih dalam siasatan dan bertahun-tahun lamanya siasatan mereka. Baiklah, selain itu, kita juga perlu bertanya, adakah rakyat masih peduli dengan isu-isu seperti ini? Atau rakyat sudah terlalu letih dengan pelbagai skandal politik sehingga tidak lagi terkejut jika ada menteri yang melanggar peraturan? Kalau kita lihat reaksi netizen di media sosial, ada dua jenis pandangan yang sangat ketara. Yang pertama, mereka yang marah dan mahukan tindakan segera. Dan yang kedua, mereka yang sudah bosan dan menganggap semua ahli politik sama saja. Tidak kiralah dari mana parti ia mewakili. Kalau begitu, bagaimanakah cara terbaik untuk rakyat menunjukkan ketidakpuasan hati? Pilihan raya adalah satu cara, tetapi dengan sistem politik yang ada sekarang, adakah rakyat benar-benar mempunyai kuasa untuk membuat perubahan? Kita selalu dengar ayat undi Anda adalah suara Anda, tetapi hakikatnya, adakah suara itu benar-benar didengar? Dan satu lagi perkara yang kita perlu pikirkan, jika benar Armizan melanggar undang-undang, siapakah yang akan menggantinya nanti jika beliau dipaksa meletakkan jawatan? Adakah individu itu akan lebih baik? Atau hanya sekadar pertukaran orang dalam sistem yang sama saja akhirnya? Jadi sekali lagi kami ingin mendengar pendapat Anda. Adakah kes ini akan berakhir dengan tindakan tegas atau hanya akan menjadi satu lagi skandal yang dilupakan? Adakah rakyat perlu lebih tantang di dalam mendesak ketulusan atau kita sudah terlalu letih dengan semua drama politik ini? Kongsikan dan ulaskan pandangan serta pendapat Anda di ruangan komen. Dan macam biasa, jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe kalau belum subscribe pada channel ini, Current Sphere MY, untuk lebih banyak pendedahan panas. Sampai jumpa di dalam video yang seterusnya. Sekian sahaja semua. Terima kasih.